Benar penceramah tanpa tauliah, semua AJK Masjid Surau akan dipecat. Kereta pengarah mentega terbang disimbah cat merah diugut. Pemimpin PAS anggap umat Islam alami musibah jika hilang Abdul Hadi. Tuan Ibrahim, kenapa tidak buat projek tebatan banjir masa jadi kerajaan? Papar jadual padat selepas Esko Terengganu dapat waran tangkap. Saksikan juga video tular di TV pada hari ini. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memberi amaran bahawa semua ahli jawatan kuasa masjid dan surau akan dipecat sekiranya membenarkan penceramah tanpa tauliah memberi kuliah atau syarahan agama di negeri itu. Semua penganjuran ceramah di masjid dan surau wajib mendapatkan kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor menerusi pejabat kadi daerah. Dan nyatakan mengenai tajuk dan perkara yang akan disampaikan. Sekiranya ada mana-mana masjid atau surau yang gagal mematuhi peraturan ini, maka semua ahli jawatan kuasanya akan diambil tindakan dan dipecat. Tindakan ini bukan untuk menghalang program penyebaran ilmu Islam, tetapi untuk mengawal penyebaran fahaman yang menyeleweng dan terpesong daripada hukum syarak yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Selain itu, mengawal golongan pelampau agama yang boleh mencetuskan kekeliruan kepada umat Islam dan golongan muda yang kurang ilmu. Dengan itu juga, kerajaan harus meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah dan di pusat pengajian tinggi bagi melahirkan generasi masa depan yang tinggi ilmu pengetahuan. Pada 8 Mac lalu, Sultan Ibrahim memperkenankan langkah Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk bertindak terhadap individu yang didapati mengajar atau memberi syarahan agama Islam tanpa tauliah. Sejak kebelakangan ini, kontroversi membabitkan filem Mentega Terbang yang ditayangkan tahun lalu terus menjadi perbincangan di media sosial sehingga ada kalangan kru filem itu diancam dan diugut oleh pihak tidak dikenali. Terbaru, kenderaan milik pengarah dan penulis skrip filem itu, Khairi Anwar Jailani dan Arjun Tanaraju dilaporkan disimbah cat dan asid semalam. Beberapa keping gambar berkaitan kejadian itu tersebar di media sosial, menunjukkan keadaan kenderaan milik kedua-dua individu terbabit yang disimbah cat serta asid. Turut tular gambar 5 keping nota ugutan bunuh yang bertulis "Lu dengan family mesti mati" dan nota amaran Mentega Terbang jangan cabar agama Islam serta "Ingat family Mentega Terbang". Peguam mewakili mereka, Zaid Malik, berkata kejadian itu disedari awal pagi tadi dan di kediaman masing-masing. Kedua-duanya sudah membuat laporan polis berhubung kejadian itu di Kajang dan Ampang. Sejak isu filem Mentega Terbang menjadi sensasi, banyak pihak yang terbabit dalam filem ini termasuk pelakon dan kru menerima ancaman dan kencaman di media sosial. Zaid turut berkata walaupun mungkin ada pihak yang tidak bersetuju dengan kandungan filem itu, pelakon dan kru tidak sewajarnya diganggu dan dianiaya sedemikian. Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Mokhtar Senit, mendakwa umat Islam di negara ini mengalami musibah sekiranya tiada presidennya, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Bekas Ketua Dewan Ulama PAS Pahang itu menyifatkan Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang sebagai wali Allah. Katanya, kiblat perjuangannya Abdul Hadi tetap lurus. Sungguh, beliau adalah wali Allah yang nanti kehilangan beliau menjadi musibah kepada umat ini. Dia turut mengakui cemburu dengan Abdul Hadi sampai kongsikan gaya berpakaian timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu. Sebelum ini, Mokhtar memang menyifatkan Abdul Hadi yang juga bekas Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Barat bertaraf menteri itu sebagai wali Allah. Dalam satu cacatannya pada tahun 2021, Mokhtar turut meluahkan rasa iri hati terhadap wali yang tenggelam dengan zuk yang fana kerana hubungannya dengan Allah.
Untuk rekod, mendakwa sebagai wali Allah adalah antara 45 ciri kesesatan dari segi akidah yang menyalahi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada 2012. Boleh YB bagi tahu kenapa segera itu mesti lepas Parlimen bubar? Kenapa tidak 2020, 2021 atau awal 2022? Kata segera kan? Dalam kes urgent, rundingan dipercepatkan dengan syarat mematuhi segala prosedur. Tak fahamlah kenapa Tuan Ibrahim Asik ulang dibatalkan. Perdana Menteri Anwar sudah cakap, projek tempatan banjir tidak dibatalkan dan diteruskan. Cuma ditukar daripada rundingan terus kepada tender terbuka. Itu antara komen netizen apabila Ahli Parlimen Kuban Kerian, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man meminta Perdana Menteri untuk menyegerakan projek. Beliau malah mempersoal mengapa projek tersebut dibatalkan. Projek tempatan banjir sekali lagi menjadi modal pembangkang untuk menggesa kerajaan dengan alasan atas kebajikan rakyat. Projek tempatan banjir bagaimanapun tidak dibatalkan, malah diteruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuma ditukar sahaja kepada tender terbuka dan bukan rundingan terus. Selepas Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap Muhammad Nur Hamzah, Exco Terengganu itu memaparkan jadual yang padat untuk menutup kesalahan tidak dapat hadir ke mahkamah. Menerusi Facebook, Muhammad Nur memaparkan jadual program yang perlu dihadirinya, antaranya merasmikan program gunting rambut dalam Dun Bukit Payung. Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap Muhammad Nur kerana tidak hadiri untuk menyambung keterangan dalam pendengaran petisyen pilihan raya bagi membatalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Parlimen Marak. Peguam Amin Osman yang bertindak bagi Pem Petition Jasmira Osman, calon Barisan Nasional bagi kawasan itu semasa PRU 15 berkata, Hakim Hassan Abdul Ghani mengeluarkan waran tangkap apabila Muhammad Nur tidak hadir pada prosiding hari ini. Muhammad Nur bagaimanapun berkata ketika menghadiri prosiding mahkamah pada Selasa lalu, dia dicadangkan untuk hadir pada hari Rabu, tetapi mengatakan tidak dapat berbuat demikian kerana perlu menghadiri sidang DUN pada hari itu. Petisyen itu difailkan pada 3 Januari di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu Ahmad Said berkata, antara perkara yang dibangkitkan dalam petisyen itu ialah dakwaan PAS telah merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan kewangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif iPencen, iBelia dan iStudent antara 15 dan 17 November 2022 menjelang PRU 15. Kita saksikan pula 3 video tular di TV pada hari ini. Ular di belakang mulanya nampak tenang, namun reaksi seorang lelaki mencuit hati apabila dia menyedari ular itu. Ular. Kau kawan ada ular. Abang ular tu. Abang ular bang. Bere. Ular dah. Tebang pokok dengan gergaji, pokok pula tumbang ke arah yang salah. Kena kejar anjing, lelaki mula buka langkah silat. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini.